Okey, dalam keadaan angin itu Zaki tak pakai ni. Allah, daripada tadi ke? Daripada tadi ke? Tak tahu pula. Hujan. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Muzakir. Saya adalah salah seorang pengusaha bengkel tayar di Taiping, yang mana kedai saya ialah MZ Tyre Works Taiping. Dan MZ Tyre Works Taiping ni mempunyai 3 cawangan. Yang pertama MZ Tyre Works Shah Alam, kedua MZ Tyre Works Subang Jaya, dan ketiga MZ Tyre Works Taiping. Okey, jadi hari ini kita nak bersembang ataupun berbincang berkenaan dengan apakah itu tayar. Jadi sebagaimana yang semua kita tahu, tayar ni adalah satu komponen yang penting pada sebuah kenderaan, yang mana tayar ini dia akan membantu dari segi pemanduan kita yang lancar, kemudian memberikan keselesaan kepada pemandu dan juga penumpang. Kemudian tayar ni juga menjadi satu absorb ataupun penyerap kepada hentakan-hentakan apabila kita berada di atas jalan raya. Paling penting untuk kita perhatikan tayar itu adalah sebelum kita melakukan apa-apa juga pergerakan dengan kenderaan ataupun perjalanan, kita mesti tengok kepada fizikal tayar tersebut. Paling penting sebab apa? Dalam kereta kita tu, tak tahulah kalau ada kereta yang lagi canggih, sebab kebanyakan kereta tidak ada indikator ataupun penunjuk kepada keadaan tayar kenderaan, tayar kita tu. Jadi kena pastikan tayar tu betul-betul dalam keadaan baik. Maksud baik ni maksudnya dari segi angin dia ke, ataupun dari segi ada benda-benda asing yang ada pada tayar tu ke. Jadi di situ kita kena perhatikan dengan sangat teliti lah sebelum mulakan kenderaan. Kalau di Institut Memandu, pastinya kita tahu tentang RPK. Mana kita kena keliling dulu kereta tu untuk tengok keadaan tayar tersebut. Yang pertamanya, kita perlu mengikuti panduan yang ada pada kenderaan kita lah. Tengok di sebelah pemandu ada dipaparkan berkenaan dengan berapakah tekanan angin yang sesuai untuk tayar hadapan ataupun tayar belakang. Kalau kita rasa macam nak check secara accurate, kita boleh dapatkan ataupun kita boleh beli dekat mana-mana kedai ataupun kedai aksesori pressure gauge ni. Kita boleh tahu berapakah tekanan angin dalam tu. So kalau kata dia dah sesuai, kita tak perlu risau lah. Tapi kalau tayar tu agak kurang anginnya, kita perlu pergi ke mana-mana petrol pump ataupun mana-mana bengkel tayar, dan lebih kita boleh minta bantuan daripada pihak bengkel tu untuk checkkan tayar angin kita tu secara percuma je. Okey, kebanyakan petrol pump sekarang ni pump angin dia sama ada digital ataupun manual lah. Antara dua tu lah, sama ada digital ataupun manual, tak termasuk yang rosak lah. jadi untuk yang digital ni, kita kena pastikan tekanan angin yang ada dipaparkan di pintu pemandu tadi tu, berapa tekanan. Contohnya kalau macam 30 PSI, so kita kena set dulu dekat paparan digital pump angin tu 30 PSI, dan kita letakkan inflator tu ke tayar kita, dan kita terus tekan sehingga ada bunyi beep beep beep. Itu bermakna tekanan tu dah cukup dalam kenderaan ataupun dalam tayar kita tu. Okey. Kalau kata masih tak boleh juga di situ, terus pergi ke kedai bengkel kenderaan, contohnya macam MZ Tyre Works ke. Okey. Ada perbezaan. Iaitu di bahagian depan biasanya dia akan menanggung beban enjin dan juga pergerakan kiri kanan. Sebab apa, kebanyakan kereta sekarang ni dia front wheel work kan, dia depan yang berjalan, yang bergerak. So tekanan angin depan agak berbeza dengan belakang. Sebab apa, yang belakang juga dia perlu ada penumpang, ada barang yang kita bawa. Jadi biasanya di belakang ni kita kena tinggikan sikit dia punya tekanan angin tu berbanding depan. Dan empat tayar yang kita check ni, paling penting ialah tayar spare tu, jangan kita lupakan. Sebab tayar spare ni juga adalah komponen terpenting. Sekiranya berlaku apa-apa pada kenderaan kita, tayar kita pecah dan sebagainya, itulah penyelamat kita. Maknanya kalau kita tak boleh buka sendiri pun, ada orang lain yang boleh tolong buka, asalkan ada tayar spare. Jadi tekanan pada tayar spare ataupun tayar ganti ni sangat-sangat penting juga. Okey, dia ada beberapa sebab lah. Yang pertamanya,
kita tengok pada valve tube angin kita tu, ada tak rekahan-rekahan halus kat situ. Kita boleh check, maksudnya kita pegang kepada valve tu, kita goyang-goyangkan dia dan kita dengar di valve tu ada tak bunyi angin keluar. Kalau ada, itu salah satu penyebab dia. Yang kedua, rekahan pada dinding tayar ataupun permukaan tayar tu ada rekahan. Dan yang ketiga, benda asing yang ada pada tayar tu, contohnya macam paku ke, ada belahan ke, ada rekahan ke, itu antara faktor-faktor. Dan kebiasaan yang berlakunya adalah bila kenderaan kita tu parking terlalu lama, kita letak kat rumah kita tak pakai, so kita perasan lama-lama tayar tu makin kempis. Sebab apa? Mungkin tayar tu berlaku bebanan dan tekanan pada tayar tu dalam tempoh yang lama. Dia tekanan pada satu tempat dalam tempoh yang lama, menyebabkan ada rekahan ataupun ada angin halus yang keluar daripada tayar tersebut. Langkah-langkah yang ramai orang selalu buat untuk mengelakkan angin ni keluar, kita pernah tengok juga macam kenderaan komersial, contoh macam lori, dia akan lapik dalam tu dengan tube walaupun dia pakai tubeless, dengan harapan dengan ini dia boleh melambatkan proses angin tu keluar walaupun terkena paku, dia akan menampan daripada dalam. Tapi kebanyakan kenderaan biasa kita ni dah tak perlu buat macam tu, sebab memang kita punya lapisan tu dah ikut dia punya tread wear, dia maksudnya dia punya berapa lama jangka hayat tayar tu mengikut roughly, mengikut berapa jarak jauh kita bergerak, berapa ratus ribu batu kita bergerak. So tayar tu memang dah tak ada masalah. Dan sekarang ni pun ada satu cecair yang orang masukkan dalam tiub tayar tu supaya dia melindungi lapisan dalam bahagian tayar tu untuk mengelakkan sekiranya ada paku yang mencucuk, dia akan terus menampung daripada dalam. Itu antara langkah-langkah orang kata alternatif lah untuk melambatkan proses angin tu keluar ataupun sehingga kita sempat sampai ke tempat-tempat yang sepatutnya sekiranya berlaku apa-apa pada tayar kita tu lah. Pada pandangan saya, untuk penggunaan gel dalam lapisan dalam tayar, lapisan sebelah dalam tayar, gel tu bagus untuk menampung dalaman tayar sekiranya berlaku tusukan kepada tayar tu, tusukan halus yang cucuk kepada tayar tu, yang mana gel ni akan bertindak untuk menutup balik luang ataupun lubang yang ditembus tadi tu. Cumanya bila dalam tempoh yang lama gel tu berada dalam tayar sehingga kita nak pergi tukar tayar, maksudnya dah lama tayar tu dah botak, kita nak tukar tayar baru, gel tu sendiri akan memberi kesan kepada rim tu, yang mana gel tu akan berkerak, dia dah keras berkerak, dia akan menempel kepada tayar tu. Jadi bila kita tukar, kebiasaan dan ataupun pengalaman saya, gel tu akan menyebabkan rongga pada bibir dalam tayar tu, disebabkan panggil apa tu, kerak yang ada pada rim tu dia menempel, menyebabkan ada ruang halus angin keluar juga. Kalau pengusaha ataupun bengkel tayar tu tak alert pada benda ni, kemungkinan besar tayar tu akan kempis bila-bila masa ya. Jadi maknanya tayar ataupun bengkel tayar tu dia kena cuci balik rim tu daripada kesan kerak daripada gel tadi tu. Bab gel ni tak adalah menyebabkan, maksudnya pada pandangan saya tu tak kisahlah untuk guna, itu adalah langkah-langkah penjagaan. Pertamanya dia akan berlaku bengkak. Bengkak ni berlaku bila bengkak ni berlaku ada dua jenis tau. Dua sebab dia berlaku. Pertamanya apabila tayar tu dah menipis, ni berbalik kepada tekanan angin yang tidak betul. Maksudnya angin tu diisi ikut suka hati dia. Maksudnya kalau kata dia isi angin tu betul-betul keras, dan dalam masa yang sama tayar tu pun botak, itu akan menyebabkan bengkak. Maknanya angin tu akan pergi kepada tempat yang paling nipis. Nipis di atas, maknanya dalam pun akan pergi ke arah tempat yang nipis. Itu bengkak yang pertama. Bengkak yang kedua ni dia akan berlaku sekiranya kita berlaku hentakan pada tayar tu lah. Itu kita akan bincang kemudian lah. Okey, seterusnya disebabkan pengisian angin yang tidak betul pada kenderaan ni menyebabkan haus. Okey, haus ada beberapa jenis. Pertama, haus ataupun botak tengah. Botak tengah ni biasanya berlaku sebab tekanan angin terlalu tinggi, tak ikut spesifikasi yang ada pada pintu kenderaan. Tekanan terlalu tinggi di tengah, tekanan terlalu tinggi di tayar menyebabkan di bahagian tengah tu akan cepat haus berbanding yang di sebelah kiri kanan dia. Kemudian haus tepi. Haus tepi ni berlaku bila mana tekanan angin tu kurang pula.
Bila kurang, dia akan, tayar tu orang panggil istilahnya menggelebih lah. Jadi dia akan lebih banyak makan di sebelah tepi. Kemudian makan sebelah ni dia lebih kepada alignment punya penjajaran yang tak seimbang lah, yang menyebabkan dia akan makan sebelah dalam ataupun sebelah luar. Okey, dan kita macam mana nak tahu tayar tu keras sangat ke lembik sangat ke? Okey, kurang sangat angin dia. Okey, kalau keras kita nak tahu, pertamanya bila kita bawa kenderaan tu kita rasa macam keras sangat peragan. Sedangkan tayar ni kalau kita tengok yang daripada awal tadi, dia perlu menyerap hentakan tu, dia absorb hentakan tu. Dia macam cushion untuk kenderaan kita. Tapi bila terlalu keras dia akan melantun-lantun. Itu kalau terlalu keras. Itu bila tayar keras. Jadi bila tayar terlalu lembut pula, kita akan rasa steering kita akan mula rasa berat. Kita kena alert lah, jangan reti bawa je, tapi kita kena, bila kita rasa something yang tak selesa dengan daripada kebiasaan, kita perlu cek tayar kita tu sama ada kurang angin ataupun sebagainya lah. Okey, jadi tekanan angin ni pula, bila kita tengok pada kenderaan tayar, setengah orang dia akan tengok kepada tulisan yang ada pada dinding tayar tu. Maksudnya dia tulis maximum pressure 44 PSI. Okey, sebenarnya kita tak perlu ikut yang tu sebab apa? Itu adalah tekanan maksimum kepada tayar tu untuk menanggung beban menanggung beban atas tayar tu. Yang kebiasaannya kita perlu isi adalah mengikut panduan yang ada pada tempat duduk pemandu tadilah, ataupun di pintu kenderaan tu. Di situ kita perlu tengok berapa tekanan yang sesuai. Sebab kalau kita tengok di dinding tayar tu sendiri, maksimum pressure 300 ataupun 44 tu terlalu tinggi, itu akan pergi ke mana? Dia akan pergi kepada tayar yang